Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, hari ini kita bertemu lagi dalam slot Sri Kandi Sahabiat yang akan disampaikan oleh saya Ustazah Abidah binti Fazlan Syahidi. Berkisar tentang satu tokoh wanita yang harus lebih-lebih lagi dicontohi oleh para wanita, bakal-bakal ibu ataupun mungkin yang mendengar ni adalah para ayah, yang ada adik perempuan, abang-abang kan. Boleh sahaja mencontohi. Jangan bila kita dengar slot Sri Kandi hanya untuk perempuan, tak. Maksudnya bila kita ada satu pengisian, maka jadikan pengisian tersebut angle yang positif untuk kita. Okey, supaya apa? Supaya kita dapat menjadikan masyarakat ini masyarakat yang sejahtera. Barulah semua orang akan berperanan mencantikkan institusi keluarga, institusi masyarakat apabila kita selalu mendengar kisah-kisah tentang ikon-ikon ini. Okey, baik. Hari ini saya akan menceritakan tentang satu tokoh sahabat yang diberi namanya adalah Rumaisah. Ada ditulis dalam beberapa kitab dengan menggunakan huruf ghin, Rumaisah binti Milhan. Ada juga yang menggunakan dengan huruf ra, Rumaisah. Mungkin di kalangan masyarakat di Malaysia biasa kita dengar perkataan Rumaisah lah, dengan K ataupun dengan apostrophe tu kan. Okey. Rumaisah binti Milhan. Okey. Rumaisah binti Milhan ni dia ada satu kunyah. Kunyah ni apa dia? Kunyah ni adalah gelaran. Okey. Dan dia gelaran ni adalah Ummu Sulaim. Okey, Ummu Sulaim. Okey. Kenapa dia beri nama Ummu Sulaim? Ataupun apakah keistimewaan kunyah ni? Kalau kita biasa dengar, biasa orang Arab, orang Melayu, orang Nusantara jarang menggunakan kunyah ni. Okey. Kunyah ni sebenarnya adalah secara singkat, kunyah ni adalah satu sunnah yang yang dah jarang kita amalkan. Yang mana dulu Rasulullah dia selalu memberi gelaran kepada para sahabat. Contohnya macam kita tahu contohnya macam Abu Hurairah kan, kucing. Padahal nama dia bukanlah maksudnya nama dia Hurairah, tak. Dia sebab apa? Sebab dia mencintai kucing, maka Nabi memberikan gelaran kepada dia iaitu Abu Hurairah. Okey, antara contoh hal yang juga adalah contohnya Al-Imam Nawawi. Okey, Imam Nawawi walaupun kita tahu dia ni termasuk dalam kalangan ulama yang tidak berkahwin, tapi Nabi memberi gelaran ni kepada Imam Nawawi ni dengan nama Abu Yahya. Sedangkan Imam Nawawi tak berkahwin. Jadi tidaklah maksudnya menjadi satu dosa maksudnya kepada seorang wanita atau lelaki untuk meletakkan kunyah. Okey, sebagai satu tandalah maksudnya sunnah yang bagus untuk diamalkan. So boleh letak kat depan kita tu contohnya Abu apa. Biasanya kalau orang letak tu berdasarkan nama anak sulung. Tapi kalau tak ada anak pun masih boleh meletakkan. Okey, contoh untuk Rumaisah ni Ummu Sulaim, sedangkan dia tidak ada anak bernama Sulaim. Okey, anak dia adalah Anas. Sebab tu letak Ummu Anas bin Malik. Okey. Baik. Okey, baik. Kita pergi kepada latar belakang. Okey. Apakah nasab? Bila kita nak tahu tentang sesuatu tokoh, bagaimana seseorang ini boleh sehingga Rasulullah menyebutkan dia salah satu daripada penghuni syurga, maka kita kena telusuri salasilah nasabnya, bagaimana pendidikannya, latar belakangnya. Okey, untuk Ummu Sulaim. Nasabnya adalah Ummu Sulaim bintu Milhan bin Zaid bin Harab. Okey. Sejarawan berbeza pendapat tentang nama asli Ummu Sulaim ataupun Rumaisah ini. Ada yang mengatakan namanya Sahlah. Ada juga yang sebut Rumailah pun ada. Dan ada Rumaisah. Dan ada juga yang mengatakan Mulaikah. Sementara laqabnya ataupun kunyahnya tadi adalah Rumaisah. Rumaisah ataupun Rumaisah. Okey. Ia termasuk wanita Ansar yang pertama memeluk Islam. Okey, so bila kita sebut wanita Ansar, maksudnya apa? Maksudnya Rumaisah ni dia berasal daripada Madinah ataupun Yathrib. Okey. Beliau adalah seorang wanita yang memiliki sifat keibuan, cantik, tabah, bijaksana, lurus pemikiran. Lurus ni bukan maksud lurus bendul. Lurus ni maksudnya pemikiran dia sejahtera. Okey, dan memiliki kecerdasan berfikir
dan kefasihan serta berakhlak mulia. Jadi Rumaisah ni dia berasal maksudnya agama yang sebelum Islam lah. Okay, kemudian Islam datang dengan atas usaha tangan Mus'ab ibn Umair kan, yang datang ke Madinah mengetuk setiap pintu, dan akhirnya salah seorang yang memeluk Islam ketika itu adalah Rumaisah bintu Milhan. Okay. Ummu Sulaim ni ataupun Rumaisah ni wafat di akhir tahun 40 Hijrah di masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Kira lama lah maksudnya dia hidup Rumaisah ni. Okay, baik, yang seterusnya. Okay. Bila Rumaisah dia dah mendengar tentang Islam, dia rasa indah. Semua yang didengarkan itu bukanlah satu khayalan. Bukanlah satu benda yang dibuat-buat. Bukanlah satu benda yang direka-reka cipta. Tapi dia dah mendengar satu kebenaran tentang risalah Islam yang dibawa oleh Mus'ab ibn Umair. Okay. Dia rasa apa? Dia rasa seolah-olah ada satu cahaya yang terang benderang. Litabashir as-sabah, maksudnya dia rasa macam gemilang. Maksudnya bila Islam tu datang, dia rasa hati dia gembira yang tersangat-sangatnya. Jadi Rumaisah pun masuk Islam. Tetapi malang dan juga duka cita lah, maksudnya suami Rumaisah tidak mahu memeluk Islam. Okay. Kehidupan Ummu Sulaim sebelum Islam, kita cerita. Okay. Seperti kehidupan umumnya masyarakat Arab di masa jahiliah, maksudnya mereka ni tidak mengenal Allah dan hidup berdasarkan suku-suku. Kita tahu Arab kan, dia ada suku, dia ada kabilah dan ada keluarga besar. Okay. Waktu itu Ummu Sulaim ini bernikah dengan seorang lelaki yang bernama Malik bin Al-Nadar. Sebab itulah dia dapat anak, salah seorangnya bernama Anas bin Malik, yang kita kenal sebagai seorang yang satunya sebagai budak suluhan Rasulullah ataupun orang yang paling banyak beriwayatkan hadis. Sebab dia duduk dengan Rasulullah kan, Anas bin Malik ni. Okey. Kemudian saat Islam datang, okey, cahaya hidayah itu begitu terang macam yang saya sebut tadi kan. Dan semua orang tak mungkin boleh melihat dia. Kan. Hanya orang yang masuk ataupun kembali kepada hidayah, kembali kepada Islam, kembali kepada agama fitrah ni yang dia boleh rasa. Sebab tu kalau kita tanya kepada orang mu'allaf kan, macam mana, apa perasaan kamu bila kamu peluk Islam? Dia kata apa? Kamu takkan dapat menceritakan bagaimana perasaan gembira, bagaimana bercampur bau perasaan seronok tu, melainkan kamu sendiri yang merasakannya, melainkan kamu sendiri yang melaluinya, menghadapinya. Kan? Okay? Tak mungkin agama jahiliyah boleh menyaingi keindahan agama sama itu. Okay. Kemudian Ummu Sulaim pun disambut dakwah yang baru datang daripada Mekah tu. Okey. Kemudian dia pun bersemangatlah nak ceritakan tentang agama baru tu kepada suami dia, iaitu Islam lah, kepada Malik bin Nadar. Okey. Tapi apa yang berlaku? Suami dia malah marah kepada dia. Okey. Dia tak nampak cahaya hidayah tu seperti mana yang Ummu Sulaim nampak. Okey. Dia sebab benda yang dah lama jahiliah tu dah lama bersarang dalam kepala Malik bin Nadar. Okay? Maksudnya, yelah bayangkan agama yang telah disembah ataupun benda adat yang telah dijadikan adat selama bertahun-tahun, beratus tahun daripada nenek moyang kita. Kemudian datang satu yang baru, dia agak susah lah, melainkan benar-benar yang Allah turunkan hidayah. Sebab itu, kita tahu kalau dalam kisah Rasulullah pun, bagaimana orang yang paling mencintai Rasulullah pun, yang menjaga Rasulullah, iaitu Abu Talib, bapa saudara dia, sangat cinta kepada Rasulullah dan Rasulullah pun sayang kepada dia dan menangis kan. Sehingga ke akhir hayat Abu Talib tidak menerima Islam walaupun dia tidak menentang. Kan? Sebab apa? Sebab hidayah ini Allah yang pilih, bukan manusia. Kita hanya berusaha dan menyampaikan dengan sebaik mungkin. Okey, kemudian apa lagi usaha yang dibuat oleh Rumaisah kan? Okey. Malik bin Nadar ni dia rasa tak boleh terima Islam, tapi dia tak mampu nak berdebat dengan Ummu Sulaim. Faham tak? Dia juga tak mampu melawan dengan kekuatan. Sebab apa? Dominasi kuasa dekat Madinah waktu tu dah berubah. Sikit-sikit maksudnya Islam dah makin ramai diterima kan. Siapa nak terima maksudnya agama jahilah yang menindas orang lain. Tapi itulah kuasa hidayah Allah tidak sampai kepada Malik bin Nadar. Akhirnya Malik bin Nadar ni pergi ke Syam, okey, dan tinggal di sana sampailah dia meninggal dunia. Maksudnya tak tahulah khabar berita apa. Dan akhirnya dia
Dia maksudnya meninggal di sana lah. Okey. Ada yang menarik dari kisah dakwah Ummu Sulaim ni. Okey. Yang pertama, dakwah Ummu Sulaim ni menunjukkan bahawa kemantapannya dalam beragama. Bila Ummu Sulaim ni difaham sesuatu, maka dia akan bersungguh-sungguh untuk menyampaikan. Kita, contoh kalau takdir Allah, kita mendapat suami yang mungkin kurang kefakihan agama ataupun kurang kefahaman agama. Apa yang kita perlu buat? Kita kena berusaha bersungguh-sungguh. Ajak suami kita pergi kelas mengaji, kelas talaki, kan? Berusaha sungguh-sungguh. Bagi video secara tak sedar dalam grup ke, secara PM ke, kan? Supaya apa? Supaya akhirnya saham pahala kita sebagai seorang isteri, kan, untuk memberi kefahaman kepada suami kita tu dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini benda yang Ummu Sulaim buat. Okey. Kemudian dia menerima tu dengan penuh. Maksudnya dengan penuh ikhlas, maksudnya memang betul-betul tinggalkan khalis, ikhlas betul-betul kerana Allah Taala, kan. Okey. Sebab apa? Orang yang masih ragu-ragu, orang yang 50-50, kan, yang ada syak kepada agama Islam ni, dia tak mungkin akan begitu bersemangat untuk sampaikan apa yang diragukan. Tapi Ummu Sulaim ni maksudnya kita dah tahu dia ni orang yang yakin dan dia faham apa yang dia anuti tu, apa yang dia amalkan itu. Okey. Kemudian kemudian akhirnya dia pun menyampaikan Islam itu, dan termasuklah salah seorang lagi yang memeluk Islam adalah anak dia, iaitu Anas bin Malik. So terselamatlah Anas bin Malik. Okey. Okey, baik. Yang seterusnya, okey. Setelah kita tahu Malik bin Nadar pun dah kira terputuslah hubungan dia dengan Ummu Sulaim. Tidak lama kemudian, sebab Ummu Sulaim ni dia terkenal lah, maksudnya dia terkenal dengan dia punya peribadi yang unggul, dan juga dia ada penampilan yang menarik lah. Okey. Jadi ramailah lelaki waktu zaman itu cuba untuk meminang Ummu Sulaim, tapi Ummu Sulaim ni tak berminat. Okay. Orang yang dia ada high standard, dia akan memilih orang yang high standard lah juga. Maksudnya kita akan pilih orang yang maksudnya hampir sekufu dengan kita lah. Kita mesti ada kriteria kita, kan. So termasuklah Ummu Sulaim. Jadi ceritanya, Ummu Sulaim ni dia menikah dengan sahabat yang mulia, iaitu Abu Talhah. Abu Talhah. Jadi kisah ni diceritakan, kisah pernikahan ini diceritakan oleh anak dia sendiri, iaitu Anas bin Malik. Dia mengatakan sebelum memeluk Islam, Abu Talhah ni dia cubalah nak melamar Ummu Sulaim ataupun Humaisah. Jadi Ummu Sulaim berkata, dia kata apa? Sesungguhnya aku tertarik kepada kamu, Abu Talhah, kan. Dia kata orang seperti kamu ni tak layak untuk ditolak. Maksudnya kriteria secara fizikal lah, mungkin fizikal, kewangan mungkin dah kira top lah Abu Talhah ni. Tetapi disambung dia kata, namun kamu ni adalah seorang lelaki kafir. Sedangkan aku adalah seorang muslimah. Kalau kamu mahu memeluk Islam, itulah mahar kamu untukku. Aku tak akan meminta selain daripada itu. Lalu Abu Talhah ni, takdir Allah, Abu Talhah pun memeluk Islam. Lalu keduanya menikah. Ada ayat yang menarik lah. Dia kata apa? Yang maksudnya disebut-sebut dalam bahasa Arab, kan. Dia kata macam ni. Ma sami'na bi imra'ah qattun kanat akrama mahran min Ummu Sulaim idh kana mahruha al-Islam. Maksudnya tak pernah lagi aku dengar mana-mana perempuan yang paling mulia mahar dia selain daripada Ummu Sulaim. Sebab apa? Sebab mahar dia adalah Islam. Okey. Jadi Ummu Sulaim adalah wanita pertama yang menjadikan mahar pernikahannya sebagai maksudnya mahar dia adalah keislaman calon suami dia. Kita mampu tak, kan? Maksudnya kita ni kalau boleh nak letak hantaran tinggi-tinggi, kalau anak kita pun paling tinggi. Kan? Sebab apa? Sebab ikut taraf pendidikan. Semua. Tapi Ummu Sulaim dia lain cara pemikiran dia. Kenapa, kan? Maksudnya dia akan memberi kesan kepada anak-anak dia dan generasi-generasi selepas ni. Okey, baik. Yang seterusnya. Okey. Apa lagi Ummu Sulaim ni buat? Okey. Dia menginfakkan anak dia kepada Rasulullah dan Islam. Selain kita pernah dengar nama Anas bin Malik, ada juga seorang lagi anak, nama dia adalah Al-Bara' bin Malik. Okey. Tapi berbeza tau, maksudnya fizikal Anas bin Malik dengan Bara' ni dia berbeza. Anas bin Malik ni kulit dia cerah, maksudnya dia agak cabi atau bertembam sikit lah. Dan dia ni orang yang cerdas pemikiran. Maksudnya memang
disebabkan itulah maksudnya Rumaisah dia memberi ataupun dia menginfakkan Anas bin Malik ni kepada Rasulullah untuk dijadikan kita panggil budak suruhan lah. Maksud supaya apa? Supaya Anas bin Malik ni hidup sentiasa dengan Rasulullah, tengok apa perlakuan Rasulullah, contohi macam itulah. Dan supaya apa? Agar berkat maksudnya Anas bin Malik ni hidup dia. Okay, dan ada seorang lagi nama putera Ummu Sulaim ni, iaitu Al-Bara' bin Malik. Dia bertubuh kurus dan gelap, tetapi sangat berani bertempur dalam setiap perang yang diikuti. Terutama perang Al-Yamamah dalam menerobos benteng musuh. Okay. Al-Bara' ni dia memang kurus yang sangat-sangat, sehingga ada dalam satu perang, tak silap saya perang Al-Yamamah ni ataupun perang Tustar ni, okay, tak boleh nak tembus dah benteng tu. Akhirnya Al-Bara' ni dia berkata kepada maksudnya panglima perang yang ada kat situ, dia kata apa? Letakkan diri aku di dalam penduru ini dan campakkan aku supaya aku dapat menerobos maksudnya benteng ni, dan akhirnya aku akan buka pintu dari dalam. Okay. Dan itu adalah antara usaha-usaha lah yang dilakukan oleh Al-Bara' bin Malik. Itu ada salah seorang daripada anak Ummu Sulaim juga. Okay, baik. Itulah dia. Okay, dan Anas bin Malik pula, kita tahu Anas bin Malik tadi fizikannya berbeza dengan Al-Bara'. Maksudnya dia cerdas lah, maksudnya cerdas dari sudut pemikiran tu. Okay? Dan juga selain pernah mengabdikan diri sebagai pelayan Rasulullah selama 10 tahun. Okay? Beliau juga pernah didoakan oleh Rasulullah atas permintaan ibunya. Maksud ini memang direct, Ummu Sulaim minta kepada Rasulullah. Rasulullah dia kata, ya Allah, berikanlah Anas ni harta yang melimpah, keturunan yang banyak, dan masukkanlah ia ke dalam syurga. Dan akhirnya maksudnya tercapailah hasrat Ummu Sulaim ni. Maksudnya dia bukan sahaja seronoknya dapat anak, seronoknya anak kita membesar, berjaya semua. Tak, Ummu Sulaim ni dia ada visi yang lebih besar dan lebih jauh. Satu, dihantar sebagai ulama. Satu lagi dihantar sebagai orang yang syuhada, maksudnya orang yang mujahid di dalam medan perang. Maksudnya kita, kalau kita sebagai mak, kita nak tak maksudnya anak kita seorang ni, okay, kita dah tahu dah dia nak jadi apa, orang yang bermanfaat untuk apa, bidang apa. Kita maksudnya jangan bila kita dah Allah kurniakan zuriat, sebab apa? Sebab ada orang yang diuji dengan Allah tidak bagi zuriat. Jadi orang yang telah Allah kurniakan zuriat ni memang kena letakkan perancangan yang betul-betul teliti kepada setiap pendidikan anak-anak. Contohi Ummu Sulaim, contohi Rumaisah ni dalam mendidik anak-anak dia. Maksudnya infak tu betul-betul bagi. Sebab apa? Kita tahu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Maksudnya kita tahu anak ni dia jadi amanah dan dia juga boleh jadi fitnah. Kalaulah kita terabai, kita terlalai dengan keseronokan, ramai anak. Sebab Rasulullah pun sebut bagus, aku suka anak di kalangan umatku yang ramai. Maksudnya, tapi kalaulah kita tidak berjaya menginfakkan, walaupun seorang pun kita tak berjaya, maksudnya kita perlu muhasabah kembali, sebab dia akan jadi saham ataupun dia akan jadi bala pada kita di akhirat. Anak-anak ni adalah amanah. Jadi kena rancang bersungguh-sungguh, teliti daripada awal mengandung sampailah lahir, sampai besar, nak hantar sekolah mana, duduk dengan siapa, persekitarannya bagaimana. Semua itu perlu dirancang dengan teliti. Okay? Baik, yang seterusnya. Okay. Anakmu adalah pinjaman dari Allah. Saja saya letakkan title tu. Okay. Ummu Sulaim ni, kita tahu dia adalah wanita yang cerdas dan bijak. Okay. Waktu selepas dia berkahwin dengan Abu Talhah, kemudian Allah kurniakan dia zuriat. Okay. Yang maksudnya Anas bin Malik dengan Bara' bin Malik tu adalah dengan suami yang pertama kan. Jadi lepas dia kahwin dengan Abu Talhah, Allah kurniakan zuriat, tetapi dah lahirlah anak tu. Cuma anak tu dia sakit sikit, macam ada musibah. Tapi waktu tu Abu Talhah ni maksudnya dia macam pergi keluar berdakwah lah. Maksudnya tak ada dekat Madinah waktu tu. Okay? Dan anak dia ni sakit sehinggalah wafat, maksudnya meninggal.
Tapi Ummu Sulaim kata apa kepada maksudnya orang-orang dan jiran-jiran, dia kata, janganlah kalian khabarkan kepada Abu Talhah tentang berita ini. Aku sahaja, biar aku je yang cakap pada Abu Talhah. Okey. Bagaimana perasaan kita kalau kita kan, ya Allah, anak meninggal. Bukan anak meninggal, anak sakit, anak demam pun kita dah call suami kita, ataupun kita call lah biasa suami kita lah kan. Ini anak meninggal. Suami tak tahu, suami pergi jauh merantau untuk berdakwah. Bukan benda ringan. Tapi Ummu Sulaim ni, dia nak cakap tabahnya sebagai seorang ibu ni, dia buat satu perancangan. Ummu Sulaim membuat satu rencana supaya apa? Dapat mengalihkan perhatian suami dia daripada anak dia yang sakit. Okey, waktu tu suami dia pun balik rumah setelah daripada keluar berdakwah tu lah. Okey, kemudian sampai je kat rumah, tengok macam mana Ummu Sulaim ni dia menenangkan suami dia. Balik-balik kan. Bukanlah maksudnya macam kita ni, ya Allah, serabutnya kan. Dah lah serabut, masa suami kita bawa balik semua, kita pun serabutkan dia lagi kan. Tak. Tengok Ummu Sulaim macam ni, dia menenangkan suami dia, balik-balik. Okey, dia terus hidang makanan. Okey, waktu makan, waktu suami dia tengah makan, dia pun berdandan dengan cantik, dengan wangi lah di depan suami kan. Memang kita digalakkan untuk begitu kan. Okey, kemudian dia cuba tarik perhatian suami dia. Maksudnya, hinggalah keduanya berhubungan. Maksudnya, sampailah maksudnya suami dia ni terleka lah, tak tanya pasal anak. Okey, waktu dia rasa macam suami dia dah tenang kan. Suami dia dah tenang, akhirnya dia pun memberi mukaddimah sebelum bagi tahu berita yang sedih lah. Maksudnya berita tentang anak dia yang meninggal tu. Okey, dia pun bagi satu macam perumpamaan. Dia kata macam ni. Okey, wahai Abu Talhah, katakanlah kalau ada seseorang meminjam sesuatu daripada keluarga seseorang. Okey, contohnya keluarga A, A ni pinjam sesuatu daripada keluarga B. Lalu yang meminjamkan ni, maksudnya keluarga B ni, dia nak ambil balik barang tu. Okey, mereka malah menolak untuk mengembalikannya. Maksudnya keluarga A ni dia tak nak bagi pada keluarga B. Okey, lepas tu Abu Talhah cakap apa? Tak boleh lah macam tu. Sebab apa? Sebab barang yang jadi pinjaman kena kembalikan kepada yang empunya dia. Okey, lepas tu Ummu Sulaim pun dia masuklah kepada poin dia yang isi dia nak sampaikan lah. Dia kata apa? Sesungguhnya anakmu adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah telah mengandungnya. Nampak betapa cerdasnya dan tenangnya Ummu Sulaim. Kita kena bermuhasabah baliklah. Maksudnya kita ni mungkinlah jauh daripada sifat Ummu Sulaim, tapi kita kena mendidik diri kita. Maksudnya satu, kita jangan kalut. Maksudnya kalau kita ada satu benda yang ujian ke apa kan, kita kena tenang. Maksudnya kita jangan dalam keadaan yang gundah gulana. Maksudnya lepas tu emosi, lepas tu jadi tak tentu hala kan. Kita sendiri kena tenang dulu, lepas tu baru kita boleh sampaikan kepada suami kita. Okey. Tapi bila Abu Talhah dengar benda ni, dia marahlah. Dia kata apa kan? Dia kata, kenapa kamu biarkan aku dalam keadaan seperti ini, baru kamu bagi tahu tentang anak, baru kamu bagi tahu tentang anak kita. Okey. Dia marah maksudnya kenapa tak bagi tahu benda penting kan. Benda penting ni, anak mati ni kan. Ayah dia tak tahu anak dia mati. Maksudnya dia sebut benda tu sampailah dia mengucapkan kalimah istirja. Istirja ni kita tahu ada dalam surah Al-Baqarah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila datang satu-satu musibah, sebutlah kalimah istirja ni. Okey, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia bertahmid kan, disebut puji-pujian kepada Allah, sampailah jiwa dia jadi tenang. So nak cakap apa? Manusia ni, ujian tu adalah memang fitrah, ataupun dia akan jadi benda yang lumrah dalam kehidupan dia. Tak ada kita nak cakap maksudnya, ya Allah, kita tahu maksudnya Ummu Sulaim ni pun dia mesti sedih sebagai seorang manusia biasa. Tapi dia mampu tenang. Abu Talhah juga adalah seorang manusia biasa. Sebab tu dia marah. Dia kata waktu dia dengar khabaran tentang anak dia tu, kenapa kamu tak beritahu aku? Dia sangat marah. Sebab dia adalah manusia biasa. Kemudian kita, bila kita dah tahu ujian ataupun sesuatu ni memang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan pulangkan rasa sabar ataupun rasa syukur kita kalau kita dapat nikmat kepada Allah kan. Sampailah jiwa Abu Talhah ni tenang kembali. Okey.
Jadi kita kena sama-samalah meniru tindakan Rumaisah ni yang sangat masya-Allah lah bagi saya kan. Kalau saya pun kita berfikir 2-3 kali kan, maksudnya ya Allah mampu ke kita kan. Cuma kita dapat belajarlah sesuatu daripada kisah ini kan, untuk menjadi seorang wanita yang lebih tenang dan juga cerdas kan. Okey. Yang seterusnya, mendapat doa daripada Rasulullah. Lepas dia peristiwa daripada maksudnya dengar berita tentang anak dia meninggal tu, Abu Talhah ni jumpa Rasulullah dan dia bagi tahulah apa yang jadi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memberkati malam kalian berdua. Kan? Kemudian berlalulah masa, kemudian Ummu Sulaim ni pun mengandung seorang anak lagi yang akhirnya diberi nama Abdullah. Okey. Waktu Ummu Sulaim ni lahir, maksudnya dia minta abang dia lah. Abang bukan satu ayah lah. Dia minta Anas bin Malik ni untuk membawa Abdullah ni kepada Rasulullah. Dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Ummu Sulaim telah dah bersalin lah malam tadi. Kemudian Rasulullah SAW mengunyah kurma dan mentahnik bayi tersebut. Tahnik ni maksudnya kita kita menghancurkan kurma sikit je, bukan sebiji kurma tu, sikit je. Kemudian kita lenyit-lenyitkan dan kita gosok ke bahagian dari langit bayi dan sambil berdoa lah. Ini adalah sunnah lah untuk dibuat oleh ibu ayah yang mana yang baru dapat anak. Jangan kita tinggalkan. Tak kisah, maksudnya kalau tak ada, kita janganlah tunggu ulama' ke apa. Ayah sendiri boleh buat benda tu kan. Ayah kepada anak kita pun, ayah kepada anak ni boleh buat sendiri. Baca doa, ya Allah jadikanlah anakku anak yang soleh, jadikanlah anakku anak yang bermanfaat. Baca doa bahasa Melayu pun tak apa. Kemudian bagi nama yang baik-baik kan. Bagi nama yang baik-baik akhirnya akan menjadi doa yang akan memberkahi dia punya laluan kehidupan dia kan. Kemudian Anas berkata, berikanlah nama bayi ini. Jadi waktu dia bawa tu bukanlah ada nama Abdullah lagi. Maksudnya bawa baby tu pergi jumpa Rasulullah tahnik dan kemudian Rasulullah bagi nama. Kemudian Rasulullah bagi nama simple je, Abdullah. Kan, hamba Allah. Kemudian salah seorang rijal sanad berkata, maksudnya hadis, aku melihat dia memiliki 7 orang anak yang kesemuanya hafal Al-Quran. Dengan berkat Rasulullah tadi tu, doa yang Rasulullah baca, yang tahnik Rasulullah tu. Kemudian Abdullah ni, dia ada 7 orang anak yang semuanya hafal Al-Quran. Kan kita tahu Masya Allah lah, kalau para sahabat ni yang menghafal Quran ni memang orang yang benar-benar maksudnya bukan sahaja menghafal, mengamalkan dan juga memberi pulangan kepada masyarakat dan juga ummah. Itulah keberkatan doa daripada Rasulullah SAW. So balik kepada nama kan, nama simple kan. Kita jangan nama yang pelik-pelik. Satu, ini peringatan lah maksudnya buat saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan. Satu, nama bahasa Arab ataupun perkataan-perkataan dalam bahasa Arab, contohnya kita baca Quran, kita rasa macam sedap perkataan tu, suk ke kan, kita rasa macam sedap sangat perkataan tu, tapi kita kena perhatikan maksud. Kita bimbang perkataan-perkataan ni akan membawa maksud celaan ataupun cercaan ataupun memberi nama yang buruk kepada anak tu, dan akhirnya akan memberi musibah lah kepada anak. Sebab tu jangan main-main. Setiap anak ni akan dipanggil mengikut nama ni di akhirat kelak kan. Jadi kalaulah mak ayah memberi nama yang tidak baik kepada anak, alangkah malangnya kan. Carilah. Kalau kita rasa macam kita nak juga nama Arab kan, kita macam teringin sangat. Kita dulu tak belajar kat Arab, tak belajar kat tanah Arab, kita nak sangat nama Arab. Tanyalah kepada orang yang ada authority, yang ada maksudnya kelayakan nak bagi nama tu. Kita tanya betul-betul, okey tak nama ni kan? Maksudnya sesuai tak nama ni dengan nama anak saya? Okey tak? So, tanya kalau betul-betul nak sangat nama Arab. Kalau tak, kita bagi saja nama yang biasa-biasa. Maksudnya satu lagi, okey itu satu. Nama, pastikan nama yang baik-baik. Yang kedua, tak perlu nama terlalu panjang pun. Sebab sekejap lagi kita panggil apa? Kita panggil Alung. Sekejap lagi kita panggil, contohnya nama dia Zahra panggil Zah atau Rah. Kan? Bagi nama yang simple, jangan yang berbelit-belit dan menyusahkan. Okey. Supaya apa? Dia nak bawa nama tu sebagai beban diri dia. Supaya dia akhirnya dengan nama tu akhirnya dia lebih tenang dan juga hidup dia lebih berkah lah. So bagi nama yang baik-baik dan juga nama yang boleh memberi keberkahan dalam hidup dia. Baik, yang seterusnya. Okey.
Ini ada dalam satu hadis lah. Okay. Abu Hurairah berkata, waktu tu ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, sesungguhnya aku dalam keadaan lapar. Okay. Kemudian Rasulullah dia bertanya kepada salah satu isterinya tentang makanan apa yang ada kat rumah. Tapi isteri Nabi cakap, demi yang mengutuskanmu dengan hak, tak ada apa-apa kat rumah kita kecuali air. Okay. Kemudian beliau bertanya tentang isteri lain. Jawapan pun sama. Maksudnya nak cakap, kehidupan Nabi ni memang zuhud yang Masya Allah teramat zuhud sangat-sangat. Kan? Maksudnya memang dia mengutamakan umat Islam yang ada ketika itu kan. Okay. So bila dia tanya semua isteri-isteri dia pun jawapan sama. Ada air je kan. Kemudian Rasulullah bersabda, siapakah yang akan menjamu tetamu ini, semoga Allah merahmatinya. Kemudian berdirilah seorang Ansar, iaitu siapa? Iaitu Abu Talha. Abu Talha pun kata apa? Saya wahai Rasulullah. Maka dia pun ajaklah tetamu tadi tu untuk pergi ke rumah dia. Kemudian sahabat Ansar ni pun bertanya kepada isteri dia. Okay. Sahabat Ansar ni Abu Talha lah. Abu Talha tanya kat Ummu Sulaim. Dia kata apa? Bagi minuman kepada mereka dan tidurkanlah mereka. Nanti apabila tetamu saya masuk, maka akan saya perlihatkan bahawa saya akan makan. Apabila makanan sudah berada di tangan, maka berdirilah dan matikanlah lampu. Okay. Hal itu dilakukan oleh Muslim. Maksudnya nak cakap, rumah dia orang ni tak ada apa sangat. Maksudnya memang cukup untuk family dia je. Tapi sebab meraihkan tetamu, Abu Talha dan juga Muslim meraihkan tetamu, maka Abu Talha buat plan. Okay. Waktu tetamu masuk, tunjuk, okay, ni makanan ada lah. Maksudnya memang makanan ada. Okay. Tapi memang cukup untuk, maksudnya untuk maksud tetamu tu je. Okay. Maksudnya kalau tetamu ni makan, tak ada dah makanan untuk untuk keluarga Abu Talha ni. Dah tak ada dah. Okay. Jadi duduk situ Abu Talha dengan tetamu tersebut, kemudian bagi dia makan. Tetamu tu makan, tapi Abu Talha dekat samping lah. Kemudian Abu Talha minta Ummu Sulaim, Umaisah ni untuk padamkan lampu. Okay. Mereka duduk dengan tetamu dan tamu makan hidangan tersebut. Sementara kedua-dua suami isteri tersebut bermalam dalam keadaan tidak makan. Sanggup maksudnya demi melayani tetamu, maka berlaparlah mereka. Keesokan harinya keduanya datang kepada Rasulullah SAW bersabda kan, sungguh Allah takjub terhadap fulan dan juga fulanah. Maksudnya tetamu ni datang dicerita apa yang berlaku. Okay, tentang apa yang dilakukan oleh Umaisah dan juga Abu Talha ni. Okay. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah takjub terhadap apa yang kalian berdua lakukan terhadap tetamu kalian. Dan akhir hadis tu disebutkan, maka turun ayat, maksudnya disebabkan perlakuan Ummu Sulaim dan juga suaminya Abu Talha ni, diturunkan ayat dalam surah Al-Hashr ayat 9, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin di atas diri mereka sendiri sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Sebab tetamu makan tapi kita tak makan, lapar. Kita kalau boleh kita makan mana-mana kan. Ini tetamu makan, dah habis tenang, tetamu dah tidur, mereka pun masuk tidur tanpa makan. Okay. Abu Talha dia rasa seronok dan gembira. Bayangkan kisah kehidupan kita diceritakan dalam mushaf Al-Quran yang akan dibaca sepanjang zaman. Cuba bayangkan betapa seronoknya Abu Talha ni. Dia balik rumah, dia terus bagi tahu khabar gembira ni kepada Umaisah kan. Sampailah sejuk pandangan mata kerana Allah menurunkan ayat tentang mereka dalam Al-Quran yang sentiasa dibaca. Masya Allah, ini adalah keluarga yang barakah, keluarga yang Allah berkati kan. Maksudnya keturunannya, maksudnya suami dan isterinya dan keluarga itu sendiri. Masya Allah. Okay. Yang seterusnya, okay, berani untuk turut serta dalam perang. So kita jangan memandang rendah kepada wanita-wanita Islam pada zaman dahulu. Bukan sahaja mereka ni fasih ataupun faqih dalam ilmu agama, tetapi mereka turut serta dalam medan perang. Tapi mungkin dah dengan cara ataupun peranan yang lain lah. Okay. Anas dia cerita kan, dia kata Rasulullah SAW berperang bersama Ummu Sulaim dan para wanita dari kalangan Ansar. Apabila berperang, para wanita tersebut memberi minum kepada mujahidin dan mengubati yang luka. Maksudnya jadi nurse ataupun jadi assistant lah. Maksudnya duduk dekat bahagian belakang di dalam kemah perubatan ataupun kemah yang menjadikan makanan. Besar peranan ni kan. Okay. Kemudian wanita-wanita di zaman Nabi terkadang turut serta dalam perang. Mereka bertugas sebagai perawat yang sakit
Jangan anggap remeh kerana hanya sebagai perawat. Perawat di medan perang ni, dia kena berani lah. Cuba bayangkan tengah-tengah nak merawat tu, kena tembak ataupun kalau dulu bukanlah tembak apa, kena tusuk dengan pedang, kena tusuk dengan tombak ke. Memang kena berani kan. Maksudnya bukan calang-calang lah. Maksudnya kalau wanita yang pergi perang ni, memang seorang yang berani. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dengan sanad yang sahih bahawa Ummu Sulaim membawa khanjar. Khanjar ni macam pisau lah, pisau pendek lah kot waktu perang Hunain. Jadi Abu Talhah ni berkata, wahai Rasulullah, Ummu Sulaim dia bawa khanjar, pisau kecil ni. Dia kata Rasulullah pun bertanya, nak buat apa khanjar tu kan, wahai Ummu Sulaim? Jadi Ummu Sulaim jawab, dia kata, aku bawa ni, walaupun dia sebagai nurse lah, jururawat, aku bawa ni kalau ada seorang musyrik yang mendekat padaku, akan kuhujamkan ini di perut ni. Maksudnya bukan sahaja ready mental dia untuk merawat mujahidin yang terluka ataupun menyiapkan makanan di medan perang, tetapi bersedia juga kalau tiba-tiba kena serang hendak, tiba-tiba ada musyrikin yang cuba nak mengapa-apakan mereka ni di medan perang. So dia ada skill. Bukanlah pergi macam tu je kan. Maksudnya pergi tanpa ilmu, tanpa ilmu perang, tanpa ilmu mempertahankan diri. So ready juga benda tu. Okay. Yang seterusnya, faqih juga dalam beragama. Okay. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan riwayat daripada Ikrimah, bahawasanya penduduk Madinah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang hukum seorang wanita yang sedang tawaf kemudian haid. Ibnu Abbas pun berkata, baliklah. Pendek je jawapan sahabat ni kan. Jadi orang yang datang tawaf tu, dia macam, kami tak dapat terimalah pendapat kamu ni. Jadi waktu tiba dekat Madinah, mereka ni tanya kepada Ummu Sulaim. Lalu Ummu Sulaim pun sebut hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Safiyah radhiyallahu anha. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada Mukminin Hafsah, aqra aw halqa innaka la li hisabatuna akunti afti yauman nahrin. Maksudnya adakah kamu bakal jadi sebab kami menunggu? Adakah kamu sudah tawaf ifadah di hari raya 10 Zulhijjah? Ini sebab haji lah, persoalan haji sudah kan. Jadi jawab dia, silakan pulang. Tak perlulah, maksudnya kalau perempuan yang dah haid tu memang tak boleh lah tawaf. Jadi dah selesai daripada ifadah tu, tak perlu nak buat tawaf sunat dah. Baliklah, selesaikanlah segera kemudian pulang. Itu samalah sebenarnya jawapan Ibnu Abbas. Maksudnya nak cakap level kefahaman Ummu Sulaim ni sama dengan level Ibnu Abbas sebagai seorang perawi hadis. Maksudnya betapa faqih ni di dalam beragama lah, urusan agama. Okay, dan ini salah satu daripada kita panggil declare ataupun Rasulullah sendiri telah mengiktiraf penghuni syurga. Ummu Sulaim ni memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda tak pernah masuk rumah selain rumah Ummu Sulaim. Bahkan Rasulullah telah memberi kabar gembira bahawa beliau termasuklah ahli jannah, ahli syurga. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah juga menyebut Ummu Sulaim termasuk penghuni syurga dengan lafaz dakhaltul jannah fasami'tu kashfah. Faqultu man hadha? Qalu hadhihi al-Ghumaisah bintu Milhan Ummu Anas ibnu Malik. Aku masuk syurga kan, Nabi sebut kan. Aku masuk syurga, kemudian aku dengar ada derap langkah. Aku bertanya, siapa itu? Nabi tanya, maka mereka menjawab, penghuni syurga yang lain jawab, kata, itu adalah Ghumaisah binti Milhan, ibunya Anas ibnu Malik, ataupun kita panggil Ummu Sulaim tadilah. Ini ditulis dalam Sahih Al-Jami' nombor hadis 368. Maksudnya bila kita tahu kisah Ghumaisah ni, kita dah tahu latar belakang dia, memang tak salah lagi lah kalau Allah memilih dia sebagai salah seorang penghuni syurga. Sebab apa? Satu, dengan berkah kehidupan dia sendiri, kefahaman dia, kemudian bagaimana dia menginfakkan anak-anak dia ke dalam jalan dakwah, sehingga dia berjaya, maksudnya melahirkan ataupun membimbing keluarga dia ni menjadi keluarga yang berkat kan. Kita juga ni sebagai kesimpulan lah, kita juga boleh jadi wanita Islam yang hebat. Jangan jadi wanita yang biasa-biasa, cakap tak apalah saya biasa-biasa je. Tak. Kita kena letakkan keyakinan dalam diri kita adalah wanita Islam yang hebat. Jangan kita merendahkan diri kita.
Okay. Apa ciri-ciri wanita yang hebat tu? Ini yang saya boleh senaraikan lah. Mungkin ada banyak lagi nanti tuan-tuan dan puan-puan bolehlah senaraikan dan tambah lah. Okay. Wanita hebat itu adalah wanita yang mempunyai prinsip dan tidak jemu menambah aspek keilmuannya. Okay. Kalau kita tengok tadi macam buku Maisah, jadi dia dapat je cahaya hidayah Islam, terus sampaikan. Dan tak jemu menambah aspek keilmuannya. Okay. Jangan kita rasa selesa. Contoh, saya bagi ni contoh sahajalah. Contohnya, dan ilmu ni dia bukan diukur berdasarkan taraf akademik sahaja. Apa-apa sejenis ilmu pun kita ambil, kita gali dan kita tambah baiklah. Okay, sebagai seorang wanita. Sebab apa? Sebab kita nak satu mendidik keluarga kita, dan yang paling penting kita nak mendidik anak kita. Jadi bagaimana seorang ibu tu nak mendidik anak dia tanpa ilmu? Jadi kita kena jadi wanita yang berilmu. Okay, yang kedua, wanita yang hebat itu adalah wanita yang meletakkan agenda yang besar untuk dirinya, anaknya, bahkan keluarganya. Macam saya kata tadi, visi kita sebagai seorang ibu ataupun sebagai seorang wanita kena besar, kena jauh. Maksudnya visi besar ni apa? Visi untuk menuju syurga Allah lah, untuk mendapatkan redha Allah Ta'ala. Diri kita yang pertama ni, kalaulah diri kita ni tak dibaiki, tak ditambah baik. Contohnya kalau yang mungkin yang belum berkahwin, sebelum kita kahwin, kita rasa tak apalah nanti kahwin lah, kita baiki diri kita. Tak. Kita kena mula daripada sekarang. Okay? Nanti bila dah ada anak akan mencontohi kita. Keluarga, suami kita, bukan keluarga kita je, keluarga besar semua kan. So kita kena jadi orang yang lain, orang yang beragenda besar. Kita kena tahu apa yang kita nak untuk diri kita dan juga anak-anak kita. Okay? Yang ketiga, wanita hebat itu adalah wanita yang mengeluarkan sedaya upaya kemampuan untuk terampil hebat dan tidak berasa senang dalam zon selesa. Jangan kita rasa macam, okey, darah tu kot, sampai sini je lah kita punya limit. Kan? Sampai sini je lah kita punya kemampuan, keupayaan. Tak payah dah lah. Anak kita pun cukuplah sampai you je, lepas tu kerja, lepas tu ada rumah besar semua. Tak. Dia kena didik anak dia mampu survive, bukan sahaja survive di dunia, tapi mampu survive dalam kehidupan di akhirat. Jangan rasa selesa. Apa lagi yang kita kena buat? Contohnya dengan jiran-jiran kita kan. Apa yang kita boleh buat? Lagi-lagi dalam zaman pandemik ni, buat apa kemampuan. Contohnya kita tahu ada jiran kita yang mungkin tak mampu nak masak, dah tak ada bahan dapur nak masak kan. Jadi kita masakkan, hantar pada jiran kita. Mana tahu kita boleh memberi kembali senyuman kepada jiran kita. Itu salah seorang juga daripada wanita yang hebat kan. Maksudnya kita rasa macam benda tu simple, kecil kan. Tapi ingat, benda yang kecil boleh jadi dia adalah besar jika niat kita ikhlas kerana Allah Ta'ala. Dan benda yang besar, kita rasa macam besar sangat kita rasa buat benda tu kan, boleh jadi kecil dengan niat kita. Jadi besarkan niat kita para wanita supaya kita mampu untuk menjadi wanita yang hebat. Okay? Yang keempat, wanita hebat itu adalah mengeluarkan segala manfaat untuk ummah dan bercita-cita meraih redha Allah. Okay? Segala yang kita buat, contohnya kan, kita bangun pagi, kalau dah jadi ibu ni, sediakan sarapan, kita masak, lepas tu anak menangis, bangun pagi, lepas tu nak kena sediakan bangun pergi sekolah, penat sangat. Tapi apa? Allah telah meletakkan ganjaran yang sesuai dengan para wanita. Dan setiap apa yang kita buat, itulah yang akan menjadi sedekah dalam ladang pahala. Ingat sedekah ni benda yang paling simple yang kita buat. Sedekah ni dengan sendi-sendi kita. Contohnya kita masak sarapan, goreng tu dengan penuh kasih sayang, baca doa kan. Dan semua yang kita buat tu, kita basuh baju, kita rasa penat, duduk sekejap kan. Kita doa semoga apa yang kita buat menjadi sedekah dalam ladang pahala untuk kita. Walaupun kita penat. Okay. Dan kita doa semua yang kita buat tu agar dapat redha Allah. Sia-sialah yang kita buat, maksudnya kita siapkan makanan apa semua-semua tu, tapi akhirnya kita buat dalam keadaan kita tak ikhlas. Kan? Okay, jadi ikhlaskan diri kita untuk kita meraih redha Allah. Yang kelima, wanita hebat itu adalah wanita yang sentiasa menjaga hubungannya dengan Allah. Sebab apa? Allah ni menjadi tempat sandaran abadi dan sebaik-baik tempat berpaut. Okay. Kita tahu maksudnya wanita ni biasanya dia bergantung, kalau dia dah berkahwin dia akan bergantung pada suami lah. Okay. Kalau tak, dia akan bergantung kepada keluarga. Tetapi
kita pergilah, larilah sejauh mana pun. Inilah satu kuasa yang akhirnya akan sentiasa bersama kita. Waktu kita dalam keadaan yang paling down, Allah lah yang akan sentiasa bersama kita. Jadi jagalah hubungan kita dengan Allah, sebab Allah ni adalah tempat sandaran yang paling abadi dan sebaik-baik tempat untuk berpaut. Kalau kita bergantung pada manusia, manusia mungkin akan tinggalkan kita. Bergantunglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, wanita hebat itu adalah wanita yang menyediakan generasi yang keluar daripada rahimnya untuk menjadi permata buat ummah. Ingat tadi bagaimana aspek yang kita boleh contohi daripada Rumaisah ni kan. Bagaimana diinfakkan Anas bin Malik, Bara' bin Malik dan juga Abdullah. Abdullah kan anak dia tu. Semuanya diinfakkan untuk Islam. Dan akhirnya bila kita infakkan untuk Islam, kita jangan rasa rugi. Sebab apa? Sebab anak ni bila dia buat berpahala, kita juga akan dapat saham yang sama. Dan kita pernah juga dengan hadis kan, maksudnya tidak akan terputuslah semua amalan anak Adam kecuali 3 perkara. Doa anak yang soleh, amal yang bermanfaat, dan juga ilmu kan. Okay? Ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang baik. 3 ni. Jadi kalau kita dapat anak yang soleh yang menyampaikan ilmu yang bermanfaat dan juga melakukan amal kebajikan, maka inilah saham yang paling besar untuk seorang wanita ataupun untuk ibu ayah dia. Okay. Maka sama-samalah kita bermuhasabah, memperbaiki diri kita, menambah baik segala kelemahan yang ada agar kita dapat menjadi wanita seperti Rumaisah bintu Milhan, wanita yang Allah sebut sebagai salah seorang daripada penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jadi insya-Allah untuk malam ini cukuplah rasanya perkongsian yang ada. Semoga dapat mengambil manfaat sebaiknya. Dan apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu juga datang daripada Allah, tapi disandarkan atas kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam kuliah akan datang.